Dia kata jadi cangrai ni. Faham cangrai? Siap. Dia kata kita cabut kayu pagar, kayu patah, dan bagaimana lah. Itu pahaman tuan-tuan. Mungkin kita pernah ada macam tu. Dulu ni musim benang, kita pergi tanam padi seri. Kalau lembu kebau hilang, kita jamu tok saman buta. Sini ada tak? Weh, apa orang Kedah tak ada tok saman buta, situ ada. Ya, kalau kebau hilang, ambil pulut, ambil santan, ambil gula, ambil goyang ke, pisang ke, pergi makan di cerok pintu. Lepas tu, hai tok saman, bawa baliklah ke bawah aku. Ada tak? Ha? Orang panggil tok saman buta di situ. Ni buat benar ke tadi ni? Ha? Tak apalah, tak tahu pun. Itu semua tu kesalahan yang dulu. Kita mungkin ada. Apabila dulu kita beranak, kita ada new buah dalam bujang, kita ada beras, ambil benang putih, benang mantap. Tu tuan kata, lo ni dah mereka beriman, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosa yang lepas dihapus dengan mereka masuk Islam. Nah, betul, kita jangan ulang balik lah. Saat ni kita kata tak boleh. Hei, orang tua-tua buat. Islam bukan agama orang tua-tua. Islam nizamul hayah, cara hidup yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita orang Melayu kita ni banyak sangat. Dah nak masuk Jawi pun kena menurut. Dah menikah tak boleh, kena bersanding. Kalau tak bersanding, tok nenek kepak. Saya rasa tok nenek jahat. Tok nenek yang baik pun tak boleh. Kami ni kalau menikah, cikgu, saya punya cikgu sana. Saya cikgu kalau menikah kena bersanding. Kalau tak berani, tok nenek kepak. Tok nenek salah, bukan kepak. Tok nenek salah, faham tak? Anda setui dengan Kedah sama. Yang kita salah tu, anak dara tu letih, tak mau nak ke laki, dia kata tok nenek salah. Lepas tu, kalau tak gitu nenek salah tu, berkahwin kena bersanding. Bersanding lah ni pula. Bersanding di mana? Nak pergi tengok di mana bersanding? Pergi tengoklah nona wanita hari ini. Nona wanita tu lah duk tunjuk kita. Kek sama tinggi dengan lembu. Pedang macam terbit perang. Belah kek pergi bersanding. Itu syaitan berlaku. Nah, kalau orang susah macam saya, tak boleh menikah. Pasal hotel, sewa hotel. Apa-apa orang Melayu buat, itu yang lain boleh duit. Macam mana orang Islam yang Nabi kita kena ada iktisar? Fikir tuan-tuan. Oh, tak boleh, Allah, anak saya kawan banyak, dia kerja. Kerja di mana? Kerja di Kelang. Cari duit bertahun-tahun impun, pergi buat kek. Allahu Akbar. Nabi kata, Allah Ta'ala kata, wa man yabtaghi ghairal Islam dinan. Barang siapa yang mengambil selain berislam. Islam haba dah. Kahwin kena macam ni, bekerja kena macam ni, tidur kena macam ni, pakaian kena macam ni, bersyarakat kena macam ni, politik kena macam ni. Islam kata, Tuhan kata. Tapi dia pergi ambil hal lain. Islam kata macam ni, dia buat macam tu. Islam kata macam ni, macam tu. Dia pergi ke lain. Antara Islam dengan Islam duduk tempat asing-asing. Lepas tu kalau buat macam ni, Tuhan kata fala yuqbala minhu, tak terima. Walau buat kenduri 15 ekor kebal pun Tuhan tak terima. Walau kau puasa sepanjang tahun pun, kalau tak puasa semacam Nabi, Tuhan tak terima. Kalau hang kenduri, kalau hang pakai yat, harga baju ke beribu-ribu ringgit sekalipun, kalau tak menutup aurat, tak terima. Tadi saya singgah di R&R Juru. Turun-turun tu kawan yang main sekali, dia kata, Ustaz, kita minum kopi. Majulah minum. Turun-turun tengok, Masya Allah.
kesian kawan tu. Sejuk pagi tadi ni dia tak ada kain. Baju dia tak cukup kain. Membuat sebelah baju. Baju ada sebelah. Tuan kata orang macam ni tak terima segala amal ibadatnya, perbuatannya, walau di dunia ni orang sanjung. Oi, Kak Limah tu menikah anak dia isi kahwin RM5,000. Wah, cerita. Orang tanya, anak bamu tu berapa isi kahwin? Allah, RM1. Malu dia yang cerita pun malu nak apa? Kata RM100 aja isi kahwin anak Haji Mung tu. Yang anak Kak Limah tu RM7,000. RM100,000 isi kahwin. Tuan-tuan, di antara RM7,000 dengan RM1 mana mulia di sisi Allah? 100. Khairun nisa, Nabi kata. Sebaik-baik nisa, sebaik-baik perempuan, ahsanun wujuhan, adalah perempuan yang cantik mukanya. Kita kena bersiap bagi cantik. Tapi bukan untuk ustaz nak tengok, untuk Tuhan ni. Warakhasuhunna muhur, dan perempuan yang ada isi kahwin yang murah. Tuan-tuan, saya ni tuan-tuan jaga sikit. Qadhi ni isteri. Saya tahu berapa orang yang lari daripada Malaysia ni pergi menikah di Setui. Dia kata siapa Setui? Dia tanya anak, pasal apa anak menikah? Sini. Dia kata, pakcik saya minta dah. Tapi tua tu dia letak isi kahwin, saya tak mampu. Kata cik perempuan, cik macam mana ayah tu? Tak payah Pak Cik dah terlajak begini-begini. Tuan-tuan, isi kahwin mudah berzina. Awak, anak tuan-tuan ada isteri hebat tuan-tuan. Mak, cik nak pergi kahwin isteri. Awak hebat? Tak hebat. Pasal apa dia pergi? Pasal mak letak isi kahwin. Ini yang berlaku di Siam tuan-tuan, di Patani, Yala, Naratiwak, Songkla ni. 4-5 wilayah ni banyak menikah anak-anak muda yang pergi sini. Saya pincin dah Qadhi. Tuan-tuan tak bimbang. Bagilah tuan-tuan, suami tuan-tuan berkawan dengan saya. Tak apa lah. Dulu ni tak bagi, jangan pergi dengan Ustaz Amin. Takut suami dia tak ada kahwin. Tengah tu pergi. Ustaz, boleh tak? Boleh apa dia? Tolong tulis tarikh nikah 4 bulan yang lepas. Pasal ni dah 4 bulan. Lepas tu saya kata, cik, tak boleh lah saya ni. Kalau saya tulis hari bulan itu, menunjuk saya ni reda di atas perbuatan kamu. Itu tuan-tuan, kena fikir tuan. Isi kahwin meh, Allah. Setengah tu saya pun ambil meh tuan-tuan. Nu nak sewa Salman Khan, nak sewa Shah Rukh Khan meh ke rumah, nak jemput penyanyi-penyanyi. Allahu Akbar. Buat di dewan, buat di hotel. Itu bukan Islam. Orang macam ni dalam akhirat Tuhan kata, wa wa fil akhirati minal khasirin. Atas dunia orang puji. Oi, Kak Limah, anak dia isi kahwin mahal, buat di hotel, buat di dewan, orang puji. Tapi akhirat dia rugi. Karena pernikahan dalam Islam adalah jawab diri ibadah. Perkahwinan adalah ibadah, tuan-tuan. Yang kata ibadah ni kena buat ikut Nabi. Nabi buat macam mana? Nabi kahwin macam mana? Jaga sikit. Setengah tu suami, isteri dia tanya, abang nak kahwin lagi. Pasal apa abang? Abang nak ikut Nabi. Abang tak kahwin ikut Nabi, perangai semacam babi. Kena kira tuan-tuan. InsyaAllah. Nah, maka ayat ini Tuhan tutup dengan kata Innallaha ghafur. Tuhan itu sangat-sangat mengampun. Walau dosa kamu kazabalil bahri,
banyak daripada buih dalam laut kalau kita ya Allah ya Tuhanku, Tuhan. Lebih-lebih lagi ketika kita sujud. Lebih-lebih lagi ketika kita berpuasa, kita munajat. Lebih-lebih lagi di waktu salat tahajud. Ni ada di situ. Dia dengar saya ceramah bab sembahyang tahajud. Kata, dia main kat saya. Sudah kita ceramah dia main. Saya kata kawan ni syok kat kita apa? Dia main. Dia kata apa kak? Dia kata cikgu, kak tak berani bangkit tengah malam takut hantu. Tak berani nak bangkit sembahyang tahajud kerana alasannya takut hantu. Ya Allah ya Tuhan. Kau nak sembahyang, sembah siapa? Sembah Allah. Tapi kau takut hantu. Hantu lebih besar Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia tak tahu, dah habaklah. Dah insya-Allah. Betul Tuhan kata, Ghafur, minta ampun. Dosa kamu dihabis dengan Islam. Kalau kamu masuk Islam, habis. Lagi buat Tuhan tu Rahim, kasih sayang kepada hamba-Nya. Maka kita sebagai hamba, apakah layak, apakah patut kita nak derhaka Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhir kalam, tak berhenti betul lah. Di akhir kalam ni, sebelum kita nak berpisah, saya bagi tahu satu buku. Yang kedua, saya ada satu program pembangunan umat Islam di Burma. Kalau siapa-siapa di antara kita nak tolong saudara kita di Burma, saya ni ada mereka buat kotak untuk derma khairat. Dan yang akhir sekali, tuan-tuan, puan-puan, nak bagi dengar cakapan Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Bagi orang-orang yang datang mengaji, dia akan bawa balik satu daripada song, satu daripada dua. Satu, dia bawa balik hikayat. Contoh semacam kita main amai-amai ni, balik saat ni abang kita tanya, hari ni kau macam mana? Pasal apa balik lewat? Oh, ini ada ustaz bersetui, cikgu bersetui, main bercakap begitu. Habislah. Itu kata cerita, hikayat. Ada satu lagi, dia bawa balik hidayah. Sambil dia dengar cikgu bercakap, ustaz bercakap, dia fikir. Balik rumah dia berjumpa dengan suami dia atau siapa pun lah. Oh, dia kata, oh tak apa, siapa hari ni balik lewat ni, balik sayur ni. Oh, ni ustaz Madistui, cerita hal keadaan kita umat Islam di Malaysia, di dunia macam ni. Oh, kita ni bang, oi, nak duduk macam lama tak boleh dah. Bang tu sembahyang waktu, sembahyang 5 waktu, sembahyang 5 kali, jangan waktu. Bang sembahyang cukup 5 waktu, bang pergi ke masjid bang. Di masjid boleh 27 darjah. Bang pergi dengar orang ceramah bang. Kerana orang ceramah ni kita boleh pengetahuan. Jadi bercakap dengan anak kita. Anak kita tak pakai hijab, anak kita tak solat, kita bercakap. Ni kita ni kalau anak tak solat, kita tak cakap. Tak boleh. Anak tak solat, kita kena nasihat. Cakapan orang lain, cakapan cikgu 1000 patah, tak boleh lawan mak sepatah. Ni orang buat kajian. Tanya sikit, kita ada siapa di antara kita ni yang suruh anak sembahyang? Ada? Cuba katakan. Nanti tak. Di satu tempat saya pergi ceramah lepas Lahore. Saya cakap, kak, beratus orang, banyak kita boleh ni. Kak, ya, sama-sama. Siapa yang suruh anak sembahyang Lahore, tolong angkat tangan. Satu dewan tu seorang ni. Kak suruh dah cik, kak ustaz oi. Tapi budak lah tak mau ikut. Bantah. Anak bantah, anak pun duduk di kak lah, bukan duduk di saya. Tuan-tuan balik pergi fikir, balik pergi tengok. Nah, lepas tu kita kena bercakap, ustaz percayalah. Makan nasi sekali dengan dia. Atau dia duduk ala ustaz, duduk Pulau Pinang, seminggu sekali balik duduk berbincang.
tok laki jemaah dengan di rumah bergebang dengan anak, cakap baik-baik dengan anak-anak perempuan kita. Ada budak di hari ni dah kita tahu. Kalau kita cekang aja putus dia pergi. Betul ada pergi menikah dia siap. Kalau dia pergi ke Hong Kong, nak menikah dengan siapa? Nikah dengan Cina. Maka akibah daripada tadi selalu kita berjumpa budak-budak dalam parit, tapi bukan buntat. Kita berjumpa budak-budak dalam jamban. Kita berjumpa budak-budak. Tengok bulan lepas tuan-tuan, 5 tingkat tahu anak Cina di rumah saya. Nak berhenti tak boleh. Cina di rumah saya. Dia kata, saya panggil apek dia. Dia kata, dia kata, aku bertobat tak tembak dah kau. Cina nak bertobat. Melayu dah. Dia tembak kau apek ni. Dia suka menembak. Saya waktu tak pergi sekolah, waktu balik pondok, dia kata, jom. Dia panggil saya nama Amin kan. Dia Amin je, kita pergi menembak. Saya suka ikut dia, apek. Tapi dia kata, bertobat apek tak tembak kau. Pasal dia tembak, saya ikut kau, kena kau ada anak 3 ekor. Dia sebelah ni dia pegang, panggil anak-anak. Anak dia mari, dia cium. Dia ambil anak dia pitak di cabang. Apek tu duduk perhati, dia teriak. Ambil anak kecil-kecil tak di cabang, dia jatuh. Cina ni kata, bertobat aku tak tembak kau. Tu Cina bertobat. Kasih anak dia tahu tu kau. Ya orang kita ni, ya Allah, apanya berlaku, ya Allah. Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takut akan Allah dengan sebenar-benar takutnya. Wala tamutunna, dan jangan kamu mati illa wa antum muslimun, melainkan kamu menjadi muslim. Kalau kita hidup macam kau, tak kau kata nak mati manusia, mati kau. Kalau semasa hidup tak mau agama, takkan masa mati dia nak ada agama. Ni dah masa mati rambut kerinting, orang Mesir panggil rambut karat. Kerinting rambut, pakai dedah horak, pakai seluar, sehari dengan daging, tapi waktu mati dengan kain telpungnya. Nak pergi sembahyang di mana? Kalau nyengsi laki-laki, waktu hidup seluar pendek, tiba golf, minum, apa, semua pakai. Sampai mati dengan jubah, dengan serban. Nak pergi sembahyang di mana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.